وخصوصا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذرياته وآله وأصحابه وإلى شيخ عبد القادر جيلاني وإلى شيخ جنيد البغدادي وإلى شيخ الحديث مولانا محمد إلياس مولانا محمد زكريا الكندهلاوي وإلى أمه وأبيه وإلى شيخ إبراهيم ميا وإلى شيخ زبير أحمد وإلى شيخ أحمد نخودا وإلى شيخ زكوان فائز وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم. أيها الولد, wahai anakku, ba'dal yaumi, selepas daripada hari ini. Maknanya selepas daripada hari ini tu merujuk kepada selepas daripada aku menjawab segala persoalan-persoalanmu ini. Okey? Selepas daripada aku tunjukkan jalan macam mana mau dapat zauq seperti mana apa yang aku rasa. Selepas itulah. Okey? Sebab dia tak boleh rasa apa yang Imam Ghazali rasa. Imam Ghazali cuma boleh tunjukkan jalan. Jadi selepas Imam Ghazali jawab persoalannya dan selepas Imam Ghazali ajarkan jalan, tunjukkan cara macam mana mau rasa apa yang Imam Ghazali rasa. Dan selepas hari ini, la tas'alni ma ashkala alayka illa bilisanil janani. Ustaz, kitab Ustaz ma ushkilaka ma ashkala. Ma ushkila. Okey. Okey. La tas'alni ma ushkila alayka illa bilisanil janani. Selepas hari ini, maka janganlah engkau bertanya kepadaku apa-apa lagi persoalan, apa-apa lagi muskilah, apa-apa lagi perkara yang bermain di fikiranmu. Tak perlu tanya lagi, sebab semua sudah aku jawab. Faham ni? Dan ada juga soalan yang aku tak boleh jawab, menjawabnya pun sudah haram. Dan ada juga jawapan yang aku memang malas mau jawab, sebab ada sudah dalam kitab-kitabku yang lain, kau carilah sendiri. Faham ni? Okey. Illa bilisanil janani, kecuali di dalam hati kamu. Maksudnya apa? Apa maksud di dalam hati ni? Maksudnya ialah hanya perlu bersabar sahaja sampai Allah sendiri bagi kamu jawapan. Hanya perlu bersabar sahaja sampailah Allah beri kamu jawapan. Di qaulihi ta'ala, seperti mana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalaulah mereka itu bersabar sampailah engkau keluar menemui mereka, wahai Muhammad, nescaya itu lebih baik bagi mereka. Kisahnya zaman Nabi dulu ada orang yang berteriak di depan pintu rumah Nabi, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Suruh Nabi keluar cepat. Suruh Nabi
keluar cepat. Jadi terus Allah turunkan Al-Quran, walau annahum sabaru, kalaulah mereka itu bersabar. Faham ni? Tidak tergesa-gesa, tidak muajalah, tidak terlalu tergopoh-gopoh. Faham ni? Hatta takhruja ilaihim, sampailah engkau keluar sendiri menemui mereka. Lakana khairul lahum, nescaya lebih baik bagi mereka. Sifat sabar itu lebih baik bagi mereka daripada terpekik, terlolong, tak sabar mau suruh Nabi keluar. Faham? Qillatul adab lah, tak adab lah mau suruh Nabi cepat-cepat keluar, kan? Waqbal nasihata al-Khidri alaihi salam hina qala, dan terimalah nasihat ataupun ingatlah kembali kisah yang berlaku kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam hina qala, ketika dia berkata, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra, maka janganlah engkau bertanya aku. Fala tas'alni tu fi'il nahi tu. Okey, kata kerja larangan, fi'il nahi. Janganlah engkau bertanya kepada aku tentang suatu hatta uhditha laka minhu dhikra, sampailah aku ceritakan kepada kamu berkenaan dengan peristiwa-peristiwa itu. Faham ni? Nabi Musa alaihi salam, suatu ketika Allah tanya kepada dia, ya Musa, ma'a'lamun nas fil ardi, siapakah manusia yang paling alim di atas muka bumi ini? Allah tanya dia ni, Nabi Musa, siapa manusia yang paling alim atas muka bumi ini? Siapa Kaisal? Waktu zaman Nabi Musa, siapa paling alim? Rafi? Nabi Khidir. Tak, Nabi Musa lah. Nabi Musa kata, ana. Nampak? Nabi Musa kata, ana. Akulah yang paling alim atas muka bumi ni. Jawapan Nabi Musa tu betul, tapi cara dia jawab tu salah. Seolah-olah macam ada apa? Ada takabur. Jawapan dia betul, tapi cara jawab tu Allah tak suka. Akhirnya apa? Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk fawajada 'abdan min ibadina, kan? Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Pergilah jumpa satu orang hamba kami yang kami telah beri kepada dia ilmu laduni. Nabi Khidir. Belajar dengan Nabi Khidir tu. Okey, belajar dengan Nabi Khidir. Jadi mereka ni pun pergilah. Pergi naik sampan, kan? Pergi naik kapal. Fantalaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha, kan? Quran surah apa Ustaz? Al-Kahfi, kan? Fantalaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha. Dua orang ni pun naiklah. Naiklah ke atas sampan tersebut, safina tu. Naik ke atas kapal tu. Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Naik berlayar sampai di tengah-tengah lautan. Depan, belakang, kiri, kanan, tak nampak apa-apa. Tengah-tengah laut ni. Biasa kita nampak gunung, kan? Nampak bukit, nampak darat. Ini tak ada. Tengah-tengah ni. Tiba-tiba datang terbang satu ekor burung. Kisah ni dalam Bukhari, kan? Sahih Bukhari. Datang seekor burung, namanya burung usfur. Burung usfur ni kecil. Kecil je. Kalau kamu goreng sekali telan je. Dagingnya kecil. Dagingnya sangat kecil, badannya kecil. Burung usfur ni, kita kata, kalau di tempat kita ni kita kata burung ni lah, burung pipit. Lari lagi tiun, pipit. Burung pipit. Okay? Berani kalau aku, ya. Burung pipit lah, kan, yang kecil tu, kan? Yang burung padi tu, yang di padi terbang-terbang tu, kan? Memang burung pun terbang, mana ada burung berjalan. Okay? Yang terbang-terbang tu. Okay? Jadi burung pipit tu kecil, kan? Kalau kamu goreng sekali telan je selesai. Burung usfur ni lebih kecil daripada burung pipit tu. Lebih kecil daripada burung pipit tu. Dan burung usfur ni dia tak boleh terbang lama. Terbang 1 saat mendarat. Terbang 2 saat mendarat.
Terbang 2 saat mendarat. Terbang 1 saat mendarat. Dia tak boleh terbang 3 saat ke atas. Tak boleh. Nampak? Dia boleh terbang 2 saat, turun lagi. Terbang lagi, turun lagi. Dia tak ada kekuatan. Tapi waktu tu Allah tunjuk kudrat dia. Daripada darat tu terbang. Tak berhenti. Di mana dia mau singgah kalau di laut? Kan? Terus terbang tu. Berpuluh ratusan kilometer terbang tu Allah tunjukkan kudrat dia. Burung usfur ni pun boleh terbang dengan izin daripada Allah. Sebab yang menerbangkan bukan sayap. Yang menerbangkan siapa? Allah. Ayam pun ada sayap. Tak terbang pun macam burung. Ya kan? Okay? Jadi dia pun terbang sampailah hinggap ke sampan Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Faham? Jadi kemudian burung ni pun duduk situ. Duduk situ minum. Badannya kecil. Rasa-rasanya banyak tak dia minum? Tidaklah, mestilah sikit kan, sebab dia punya badan kecil. Jadi dia pun minum secuit. Kemudian dia terbang lagi. Terbang jauh sampai hilang daripada pandangan mata mereka. Nabi Khidir tanya Nabi Musa, wahai Musa, apa yang burung tu cakap dengan kita tadi? Nampak? Ini Nabi Musa ni, dia punya mukjizat. Ada ulama kata Nabi Musa ni, Nabi Khidir ni nabi. Ada ulama kata Nabi Khidir ni wali. Faham? Jadi khilaf ulama. Ada kata nabi, ada kata dia bukan nabi tapi wali. Jadi khilaf ulama. Tapi majoriti ulama kata dia tu nabi. Faham? Nabi. Dan di antara 4 orang nabi yang masih belum diwafatkan oleh Allah ialah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Okay? Jadi Nabi Musa kata, mana ada dia cakap apa-apa? Dia datang, dia minum, dia belah. Itu saja. Faham ni? Terima bersih lah kita kata macam antum. Ni datang, minum, jalan, belah. Kemas pun tak mau. Wah, nampak? Burung tu ajar. Okay? Jadi, Nabi Musa kata, mana ada dia cakap apa-apa? Kata Nabi Khidir, itulah. Jangan kata kamu yang paling berilmu di atas muka bumi ni. Kerana ada lagi ilmu yang kamu belum ketahui. Nabi Khidir, dia faham bahasa burung tu. Dia faham bahasa burung tu. Ini ilmu laduni yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir. Jadi kata Nabi Khidir, wahai Musa, burung tu mau bagi tahu apa? Waktu Allah tanya kamu siapa yang paling alim di atas muka bumi ini, kamu jawab apa? Aku. Maknanya diri dia yang paling alim. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, burung tu mau bagi tahu kepada kamu air, ilmu yang ada pada diri kamu tu ibarat air yang burung tu minum. Faham ni? Sikit ke banyak? Dan lautan yang belum burung tu minum ialah ilmunya Allah. Nampak? Mau ajar kepada kamu. Ilmu kamu tu yang kamu kata kamu yang paling alim atas muka bumi tu, dia punya ibarat tu seperti mana air yang burung tu minum. Tapi yang air yang belum burung ni minum ni, itulah perumpamaannya lautan ilmunya Allah. Faham ni? Jadi ada lagi benda yang kita tidak ketahui. Jadi diperintahkanlah oleh Allah untuk berjalan bersama-sama dengan Nabi Khidir. Okay? Jadi Nabi Khidir bagi tahulah. Nanti kalau kamu berjalan dengan aku, apa yang kamu nampak aku buat yang bertentangan dengan fikiran kamu, jangan tanya. Faham ni? Fala tas'alni an syai'in. Nih, jangan kamu tanya aku sesuatu apapun yang kamu nampak, walaupun bertentangan dengan akal pikiran kamu. Jangan cakap. Jangan cakap. Diam saja. Hatta uhditha laka, sampai aku beritahu kepada kamu sendiri minhu dzikra, peringatan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Faham? Jadi pergilah mereka berdua ini. Bila pergi mereka berdua ni, sampai satu tempat Nabi Khidir pergi bocorkan kapal orang. Sampan orang dia pergi kasih bocor. Nabi Musa, kenapa dikasih bocor orang punya kapal? Tak ada salah apa-apa, dikasih bocor. Jadi Nabi Musa tanya lah, Khidir, kenapa mau kasih bocor orang punya sampan? Ini bukan kepunyaan kita. Nabi Khidir katakan, aku sudah bagi tahu kau tadi, jangan tanya. Jangan tanya. Kau tanya lagi aku akan tinggalkan kau. Fala tusahibni, jangan kau berkawan dengan aku lagi. Jangan kau ikut dengan aku lagi. Kemudian jalan lagi mereka. Akhirnya mereka bertemu apa? Bertemu dengan satu orang budak kecil. Kan? Satu orang budak kecil.
Kemudian dia bunuh siapa? Dia bunuh budak kecil tu. Dia bunuh budak kecil ke bunuh orang tua budak kecil tu? Budak kecil tu kan? Dia bunuh budak kecil tu. Dia bunuh budak kecil tu. Lagilah pembunuhan. Enggak? Kau jumpa, kau bawa kau punya syekh yang benar, faham? Ke jalan yang lurus. Tiba-tiba syekh tu pergi bunuh orang. Apa perasaanmu? Wih, tangkap kita ni polis. Faham ni? Ditangkap kawang. Tidak ditangkap kewajipan. Faham ni? Bunuh pula orang. Lagilah Nabi Musa pelik. Kenapa mau bunuh orang? Tadi bocorkan sampan yang bukan hak milik. Tiba-tiba ni bunuh nyawa pula ni. Bunuh nyawa ni di antara dosa-dosa yang besar. Qatlun nafs, membunuh nyawa ni di antara dosa yang besar. Sudahlah membunuh nyawa bi ghairil haq lagi. Faham ni? Tanpa hak, tanpa sebab yang betul bunuh orang. Nabi Musa tanya lah, kenapa bunuh orang ni? Kata jangan tanya lagi. Last kau tanya aku, memang aku akan tinggalkan kau. Nampak? Akhirnya apa? Akhirnya mereka jalan, nampak rumah mau roboh. Nampak ada satu dinding, rumah mau roboh. Nabi Khidir pergi baiki. Dah halang-halang mau roboh, pergi baiki lagi. Biarlah sudah sampai roboh. Kata Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir tak, dia buat dia. Akhirnya Nabi Musa tanya, kenapa mau perbaiki? Apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dia kata hadza firaqi baini wa bainik. Di sinilah masanya untuk kita berpisah. Siapa? So dia bagi tahu tadi jangan tanya, kau tanya juga. Hadza firaq. Inilah perpisahan kita. Baini wa bainik, antara aku dengan kau. Saunabbiuka bi ta'wili. Sekarang aku akan bagi tahu kamu kenapa aku buat begitu. Adapun kisah yang pertama tadi, ada seorang raja di tempat tersebut yang mana raja tu zalim, penguasa tu zalim. Kalau dia nampak ada sampan-sampan yang cantik, dia akan tablah. Dia akan jadikan hak milik dia. Jadi aku pun bocorkanlah sampan ni. Supaya apa? Supaya raja tu tidak curi sampan ni. Supaya orang punya sampan ni boleh cari nafkah lagi. Pergi balut sekejap, kemudian pergi tangkap ikan, kemudian balik semula, buka balik tempat yang apa? Yang dibocorkan tadi. Itu aku punya tujuan. Baru Nabi Musa kata, nampak? Yang kedua apa? Yang kedua dia bunuh budak tu. Adapun budak ni ibu bapa dia kafir. Ibu bapa dia kafir. Kalau aku tidak bunuh sekarang ni, aku takut nanti dia besar, dia akan ikut agama mak dan bapaknya sehingga tiga-tiganya akan masuk neraka terus. Lebih baik aku selamatkan yang satu ni daripada semua ni masuk neraka. Dia pun bunuh. Yang ketiga sebenarnya di sini ada apa namanya? Di bawah tu ada harta untuk anak yatim. Yang mana kalau runtuh ini papan, akan nampaklah harta-harta itu akan diambil oleh orang-orang yang zalim. Maka aku pun perbaiki supaya ditutup, tidak jatuh, tidak dinampak orang harta-harta untuk anak yatim tersebut. Itulah kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Faham ni? Jadi fala tas'alni an syai'in, jangan kamu tanya sesuatu kepada guru kamu. Itu kisah dia. Jangan tanya sesuatu kepada guru kamu hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampailah guru kamu sendiri bagi tahu. Ini tidak guru ijazahkan sesuatu amal, sudah tanya, "Ustaz, apa fadilatnya?" Belum amal lagi. Nampak? Belum amal lagi tapi sudah minta apa? Fadilah. Relax dulu, amal dulu. Sudah kau amal baru tanya, "Ustaz, saya dapat begini saya punya fadilat." Nampak? Jadi amal dulu baru Allah akan bagi rasa apa yang guru tu sudah rasa. Ini kita belum amal lagi tapi sudah gairah tanya fadilat. Sudah dengar fadilat enggak amal juga pun. Nampak? Wala tasta'jil, maka janganlah kamu tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, mau cepat. Hadis Nabi kata apa? Al-ijlatu minash syaitan. Sifat terburu-buru tu datang daripada syaitan. Sifat terburu-buru tu datang daripada syaitan. Jadi jangan terburu-buru, tenang, relax, santai. Santai, jangan terburu-buru.
wala tasta'jil hatta tablugha awanahu yukshafu laka wa tarahu saurikum ayati fala tasta'jilun. Dan janganlah kamu tergopoh-gopoh sampailah waktunya akan dibukakan kepada kamu terhadap apa yang kamu nampak. Okay? Saurikum ayati, aku akan beritahukan kepada kamu, aku akan perlihatkan kepada kamu tanda-tandaku. Fala tasta'jilun, maka janganlah kamu tergopoh, tergesa-gesa. Fala tas'alni qabla al-waqti, maka janganlah kamu bertanya kepada aku sebelum sampai waktunya. Sebelum sampai waktunya jangan tanyalah, amallah terus. Okey? Wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisayri. Dan kamu akan dapat capai hakikat keyakinan terhadap apa yang kamu amal itu. Wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisayri, dan yakinlah bahawa sesungguhnya engkau tidak akan sampai kepada hakikat ilmu batin tersebut melainkan melalui jalan yang betul, melalui jalan tariqah yang betul. Faham? Liqaulihi ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru, mengapakah kamu tidak berjalan di atas muka bumi ini? Nescaya kami akan perlihatkan kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kena berjalan dulu. Apa pepatah Melayu ni? Jauh berjalan, luas pemandangan. Kan? Jauh berjalan, luas pemandangan. Maksudnya kalau kamu jalan, ikut jalan tarekat yang betul, kamu akan lalui pelbagai rasa yang telah dirasakan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Faham? Terus, Ustaz. Li ahadin in qadarta ala badli ruhi fa ta'ala wa illa fala tasta'jil wa illa fala tasta'jil fala tasta'jil fala tashtaghil. Okey. Rofi. Wahai anakku yang tercinta, demi Allah, seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat. Okey. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Billahi, demi Allah. Okey, ataupun wallahi wa billahi wa tallahi, itu semua sumpah-sumpah. Okey, qasam dipanggil. Billahi, demi Allah. In tasir tarol ajaiba. Demi Allah, sekiranya kamu berjalan, maksudnya berjalan ni apa? Terus ya, jangan pandang belakang sudah. Okey, kalau kamu sudah berada pada satu amal tu, maka terus jalan. Faham ni? Jangan berhenti daripada beramal. Istiqamah terus dengan amal tu. Taral ajaiba fi kulli manzilin, nescaya kamu akan melihat banyak perkara-perkara yang pelik, banyak perkara-perkara yang ajaib yang tak masuk akal fi kulli manzilin, pada setiap waktu. Ada di Melaka ni, siapa satu orang wali di Melaka ni? Guru kami, Tuan Guru Ustaz Zulkifli bin Ismail, dia selalu cerita ni. Setiap kali ada pelajar-pelajar baru, memang dia akan cerita. Siapa nama dia ni? Ustaz lupa sudah nama wali tu. Dia bawa kereta, anak murid dia ikut. Dia bawa kereta pergi ceramah mana-mana kan? Minyak kereta habis. Jadi bingunglah orang. Macam mana mau cari tengah-tengah malam ni, berhenti pula di highway tengah-tengah, mana ada sudah stesen minyak. Dia pun arahkan anak murid dia pergi cari air biasa.
pergi cari air, dia pergi ambil daun, dia koyak-koyak daun, letak dalam tangki minyak, isi air, start hidup. Nampak? Hidup. Okey? Sampai apa namanya? Dia masuk dalam kereta, dia beritahu apa? Dia kata, selagi aku masih hidup, jangan cerita benda ni kepada orang lain. Kamu cerita benda ni, aku bunuh kamu. Tu. Dia kalau bergurau dengan anak murid dia betul-betul. Kamu cerita benda ni, aku bunuh kamu. Ini ulama wali yang jaga hati. Kalau kita cerita ya, viralkan ya. Story di Facebook aku wali. Wah, nampak? Kita suka dicerita begitu. Faham? Ini tidak. Faham? Dia nak mau orang kenal kewalian dia. Faham? Dia nak mau orang kenal kewalian dia. Sebab tu ada para ulama yang orang kata tembus. Para aulia ni yang orang kata tembus. Tembus ni maksudnya apa? Maknanya terlampau banyak sudah dia punya karomah. Sampai kadang-kadang dia nak boleh tahan, kadang-kadang sampai dilihat oleh orang. Akhirnya apa? Akhirnya dia buat perkara-perkara yang makruh untuk tutup kewalian dia. Ada juga begitu. Misal, suatu kita jangan pelik, nampak ulama besar, wali besar, merokok. Nak tak? Wali besar ni, ulama besar ni, tiba-tiba kita nampak, kenapa dia merokok? Mungkin sebabnya dia buat perkara yang makruh untuk tutup kewalian dia. Boleh jadi. Faham? Tapi janganlah pula kamu nanti. Wah, kenapa? Tutup kewalianku Jo. Jangan pula boro-boro begitu. Kau bukan wali ya. Okey? Jadi dia kata kalau kamu bagi tahu orang sepanjang hidup, selagi aku masih hidup, kalau kamu bagi tahu orang, aku bunuh kamu. Jadi kenapa cerita ni boleh keluar? Dia sudah mati. Bila dia sudah mati, satu demi satu kisah dia keluar. Faham? Hari itu dia bawa anak murid dia pergi berdakwah. Waktu malam, faham? Jadi diorang ni jalan kaki dah masuk hutan. Masuk hutan, jalan. Sampai satu kampung. Faham ni? Jadi diorang pun tinggallah di surau kampung tu. Besok pagi subuh orang kampung datang, terkejut orang kampung. Macam mana kamu boleh masuk sini? Dia kata kami jalan tadi. Kamu jalan? Sini kau. Dipanggil semua tu pergi tengok, mana ada jalan raya di situ? Lautan. Faham? Laut. Rupanya waktu malam tu orang jalan atas air sampai. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya dorang pun tak tahu itu air. Kalau dorang tahu itu air, memang dorang pun akan tenggelam juga. Nampak? Allah tutup. Dorang tak tahu. Kalau dorang tahu itu air, memang dorang akan lalunya. Tapi Allah tutup. Nampak? Akhirnya sampai di tengah-tengah kampung dorang. Jadi kisah ni satu demi satu keluar. Okay? Minal awliya. Lepas tu anak murid dia bagi tahu apa? Anak murid dia bagi tahu, dia kalau bawa kereta tidur. Dia akan pegang steering. Anak murid dia sebelah, dia akan bagi tahu, sudah sampai, kejutkan saya ya. Dia pun bawa tidur. Sampai ke tempat tujuan dia. Bangun-bangun, kau cerita aku bunuh kau. Nampak? Kau cerita? Siapa bernama? Saya tak ingat. Dia orang Melaka. Setiap kali pelajar baru masuk pondok Baitul Qura kan kami dulu selalu buat daurah di pondok Baitul Qura wal Fuqaha. Tuan Guru Ustaz Zulkifli dia akan cerita ni sebab dia punya guru. Tuan Guru Ustaz Zulkifli bin Ismail. Dia punya tuan guru. Dia akan cerita setiap kali pelajar masuk. Saya tak ingat siapa nama dia. Tapi begitulah minal awliya. Faham ni? Jadi ada wali-wali ni yang memang tembus lah. Yang memang tembus. Akhirnya dia buat benda yang makruh untuk tutup kewalian dia. Jadi antum jangan pelik kalau tengok ulama besar, wali besar, ahlul kasyaf, tiba-tiba merokok. Mungkin sebab untuk tutup dia punya kewalian kan. Okay? Untuk tutup dia punya boleh jadi. Bukan mesti, boleh jadi. Okay? Jadi kamu akan nampaklah kalau kamu berjalan dengan betul, dengan ridha, dengan tawakul, dengan ikhlas apa semua tu, maka kamu akan lihat banyak keajaiban pada setiap tempat dan keadaan. Wa badzul ruhaka, dan engkau kena korbankan rohmu, curahkan rohmu, serahkan sepenuh hatimu, korbankan jiwa ragamu. Itu maksud dia. Okey, wa badzul ruhak, korbankan, infakkan, kerahkan. Okey, curahkan sepenuh hatimu, rohmu itu. Fa inna ra'sa hadzal amri badzul ruhi. Kerana
apa namanya, kepala bagi semua urusan ialah menyerahkan roh. Menyerahkan sepenuh hati. Itulah puncak segala perkara ataupun puncak segala urusan. Faham? Menyerahkan sepenuh hati. Bila kita serahkan sepenuh hati, baru akan berjaya. Faham? Baru akan berjaya. Orang pergi memanah, tapi dia memanah saja-saja. Dibandingkan dengan orang yang pergi memanah, tapi dia serahkan sepenuh hatinya untuk memanah. Yang mana yang akan berjaya? Korban. Yang korban tu lah. Yang sanggup beli itu, beli ini, datang latihan. Faham ni? Coach suruh datang jam 8 pagi, 5 pagi di situ sudah dia. Faham ni? Dia serahkan sepenuh hatinya untuk memanah. Dia akan berjaya di dalam bidang yang dia ceburi. Sebab apa? Sebab dia telah korbankan jiwa raga dia di situ. Faham? Jadi puncak segala urusan ialah menyerahkan segala roh di dalam apa yang kita lakukan. Jadi macam tu juga dengan amal. Kita kena serahkan roh kita di dalam amal tersebut. Faham ni? Jadi jangan rasa terbeban. Jangan rasa terbeban. Ustaz kami kata, kalau selawat, guru perintahkan untuk selawat ribu-ribu, maka jangan rasa terbeban dengan nilai ribu-ribu tu. Jangan rasa terbeban. Sebab seperti mana Nabi tidak pernah rasa terbeban pun dengan kau. Seperti itulah kau kena rasa tidak terbeban dengan selawat kepada Nabimu sendiri. Nabi 8 jam angkat tangan doa untuk umat dia aja. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jbur ummata Muhammad. Nampak? Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. 8 jam untuk antum ya. Apa ni? Jadi seperti mana Nabi tidak pernah berkira untuk antum, seperti itu juga kita tidak boleh berkira kepada Nabi. Ustaz kami ada ijazahkan kami apa ni? Selawat daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari. Selawat mimpi jumpa Nabi. Lagi-lagi kalau dibuat pada bulan Rabiul Awal, lagi makbul. Dan hari ini berapa Rabiul Awal? 4 kan? 4. Belum sampai 5 orang lagi. Kawan-kawan Ustaz pun ada amal juga. Jadi kami sekarang ni berlawan. Setiap malam buat. Sebelum tidur. Setiap malam. 16, 400. 18. Berapa? 400 berapa? 400 berapa? 116 darab 3 berapa? 116 darab 3 6, 12, 18, 3 4 348 kan? 348 kan? Ya. 348 kali selawat. Tapi dengan lafaz yang berbeza. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qadat hilati adrik. Kami student-student semua buat tiap malam sebelum amal. Kalau saya Ustaz 3 orang ke 4 orang yang sudah mimpi? 3 orang sudah, 3 orang. Ya, Ustaz lagi belum. Tapi kami kata syekh kami kalau mimpi jangan cerita pada orang, cerita pada dia aja. Cerita pada syekh ya. Lepas tu syekh akan bagi karkuzari lah. Ada kawan Ustaz dia mimpi dia nampak Nabi dari belakang. Dia nampak juga. Syekh kami bagi tahu. Dia kata apa? Dia kata saya tidak boleh lupa. Saya tidak boleh lupa katanya betapa lembutnya tangan Rasulullah. Saya tidak boleh lupa betapa lembutnya tangan Rasulullah. Okey? Itu kalau antum mau minta private. Ustaz tak akan bagi tahu di sini. Okey? Itu kalau minta sendiri. Saya mau tengok kamu minta tu macam mana. Saya akan tengoklah. Saya akan tengok macam mana cara kamu minta. Ini tak layak ni. Ini cara minta pun dah salah sudah. Nampak?
Jadi usahkan tapis. Tengok siapa yang layak. Okey? Tu dia punya zikir-zikir. Jadi tapi syaratnya berat sikitlah. Syaratnya lepas zikir tu terus tidur. Terus tidur. Tidak boleh buat kerja lain. Maksudnya tengok handphone pun tak boleh. Jadi kau memang sudah set awal-awal sudah. Handphone ni sudah settle, sudah apa? Sudah semua. Selawat. Terus tidur. Faham? Tu dia punya cara berat sikitlah. Jadi sepanjang Rabiul Awal ni kami disuruh ditekankan untuk buat. Okey? Jadi berdoakanlah moga-moga kita semua dapat mimpi jumpa Rasulullah. Kama qala dhunnu dia ada banyak cara mau mimpi jumpa Rasulullah. Jadi tapi yang lebih berkat kalau kita ada ijazah sanad. Sebab ini mujarrabat. Syekh Zakaria Al-Ansari ni bukan alang-alang, ni ulama yang sangat besar. Semua sanad fiqh semua lalu Syekh Zakaria Al-Ansari. Okey? Kama qala Dhunnuni Al-Misri, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Tahu nun tu apa? Nun. Tahu ikan nun? Nun tu ikan lah. Ikan nun. Okay? Ikan yang apa? Yang menelan Nabi Yunus kan? Ikan nun. Dia punya kisah ni sama macam kisah Malik bin Dinar. Okay? Dhunnun Al-Misri ni kisah dia sama macam kisah Malik bin Dinar. Apa namanya? Ada orang hilang barang di atas kapal. Jadi mereka tuduh Dhunnun Al-Misri yang curi. Faham? Jadi dia pun dipukul. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ada barang tu terjatuh di lautan, kembalikanlah. Jutaan ikan nun keluar, bawa tu barang. Semenjak daripada itulah dipanggil dia Dhunnun Al-Misri, ikan nun. Faham? Ada orang tanya kepada dia, apa hakikat cinta yang sebenarnya? Apa hakikat cinta yang sebenarnya? Maka dia kata, engkau cintai apa yang Allah cintai dan engkau benci apa yang Allah benci, maka itulah cinta. Nampak? Engkau cinta apa yang Allah cinta dan engkau benci apa yang Allah benci. Itu adalah cinta yang sebenar. Itulah cinta yang hakiki. Dhunnun Al-Misri. Ni Ustaz bagi tahu kepada kamu pesan daripada guru Ustaz. Dia kata tahniah bagi mereka yang telah dikurniakan untuk melihat wajah Rasulullah. Bersihkan hati, ikhlaskan hati, selawat sungguh-sungguh dengan penuh rindu. Kalau tidak rindu, buat rindu sampai Allah kesian. Seperti pengemis yang betul-betul mengharap duit orang kaya yang lalu di depannya. Buat muka kesian. Kena capai makam pengemis baru Allah bagi. Selagi tak mengemis, lagi itu kita dikira sombong. Dan Allah benci orang sombong. Minta apa pun Allah tidak mau bagi. Hari ini kita doa pada Allah dalam keadaan sombong, bermalas-malasan meminta. Macam pengemis yang malas, nak bagi-bagi, tak nak sudah. Aku tak heran pun dengan korang. Allah tak suka orang doa macam tu. Itu pesanan Syekh Ustaz. Maksudnya kita kena bersungguh-sungguh lah untuk minta macam pengemis. Faham? Macam pengemis. Okey. Jadi kata Dhunnun Al-Misri kata apa? Rahimahullahu ta'ala li ahadin talamidatihi. Kata Dhunnun Al-Misri kepada salah seorang daripada pelajar dia. In qadarta ala badli ruhi fata'ala wa illa fala tashtaghil biturrahati sufiyati. Dia kata, kalau kamu mampu untuk menyerahkan roh kamu di dalam bidang kesufian ni, di dalam amal kesufian ni, fata'ala, datanglah sini. Kata Dhunnun Al-Misri. Okay?
Kalau kamu pernah tahu tak nama satu orang wali namanya Sahal At-Tustari? Semua anda pernah kenal ni. Sahal At-Tustari ni satu orang nama wali juga. Ini wali besar semua yang Ustaz sebut ni. Sahal At-Tustari ni nama besar yang Ustaz sebut. Faham? Guru dia siapa? Zuhal Misri ni. Nampak? Balik rumah ni antum cari, buka Google siapa Sahal At-Tustari. S-A-H-L, Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari. Baca kisah dia. Baru kamu akan kenal siapa guru dia, Zuhal Misri. In qadarta ala badli ruhi fata'ala. Kalau kau mampu korbankan kau punya nyawa ni, rohmu ni, serahkan sepenuh jiwa ragamu untuk dididik, untuk ditarbiyah, fata'ala, silakan datang. Nampak? Wa illa, tapi kalau kau tak mampu serahkan jiwa ragamu, tak mampu serahkan rohmu, fala tastaghil. Faham? Maka janganlah kau sibuk-sibuk, janganlah kau memandai-mandai biturrahati sufiyati. Janganlah kau Janganlah kau menyibukkan dirimu di dalam jalan kesufian. Tak ada guna pun. Kalau kau tak mau hatimu ditarbiyah, kalau kau tak mau jiwamu dididik, kalau kau tak mau rohmu dibimbing, faham? Kalau kau tak boleh bagi hatimu, tak payah. Sia-sia. Faham ni? Sia-sia. Buang masamu sendiri dan buang masa syekh yang mendidik kau nanti. Faham? Jadi tak payah. Tinggalkan. Ayyuhal waladu, wahai anakku, inni ansahuka bi thamaniyati asya'a. Sesungguhnya aku nasihatkan kepada kamu 8 perkara. Iqbalha minni, terimalah daripadaku 8 perkara ni, li alla yakuna ilmuka khasman, supaya ilmumu nanti tidak jadi musuhmu alaika yaumil qiyamati. Khasman ni maknanya musuh, ya, musuh. Jadi terimalah 8 nasihatku ini, supaya ilmumu nanti di hari akhirat tidak akan menjadi musuhmu. Ta'malu minha arba'atan wa tad'u minha arba'atan. Jadi 8 perkara ni aku akan pecahkan kepada 2. 4 perkara yang kau mesti buat dan 4 perkara yang kau mesti tinggalkan. Nampak? Macam kita keluar tabligh kan? 4 perkara yang diperbanyakkan, 4 perkara yang dikurangkan, 4 perkara yang ditinggalkan. Faham? Tapi ini dia bagi tahu 8 perkara. 4 perkara kau mesti buat, 4 perkara yang kau mesti tinggalkan. Ayatnya dia bagi tahu apa dulu? 4 perkara yang perlu dibuat. Nih, ta'malu minha arba'atan. Amal 4 perkara, wa tad'u minha arba'atan, dan tinggalkan 4 perkara. Dia bagi tahu dalam ni amal 4 perkara, tinggalkan 4 perkara. Dia bagi tahu amal dulu baru Tapi bila kita baca kitab Imam Ghazali ni, dia bagi tahu perkara yang ditinggalkan dulu. Sebab apa? Sebab mau tinggalkan sesuatu perkara lebih susah daripada mengamalkan satu perkara. Okey? Mau amal senang, tapi mau tinggalkan tu susah. Okey, misal Ustaz bagi tahu antum. Antum tahajud, antum sudah puasa, antum sudah baca Quran, antum sudah zikir, macam-macam sudah antum buat. Itu amal kan? Bersifat amali kan? Okey. Macam-macam sudah antum buat. Tiba-tiba disuruh kamu uninstall kamu punya Instagram, uninstall kamu punya TikTok, uninstall kamu punya PUBG semua tu. Senang tak hati antum mau buat? Susah kan? Mau uninstall, banyak sudah pengikutku ni. Berapa? 3. Wah, 3 banyak. Itu pun adiknya kakaknya. Itu pun dipaksanya kakaknya untuk follow. Tapi kakaknya tak follow back. Nampak? Okay? Sebab apa? Sebab benda yang bersifat tarku ni, benda yang sifat meninggalkan ni memang payah. Tapi benda yang bersifat amali memang mudahlah buat. Tapi yang bersifat tarki susah. Jadi Imam Ghazali tekankan dulu benda yang bersifat tarki ni.
Benda yang sifat meninggalkan. Nanti tanggal berapa kita buat qasidah burda ni? 12 Rabiul Awal ya? Malam 19. malam apa? Malam Rabu. Malam Rabu kah? Okey. Antum order lah, nanti Ustaz bagi link lah. Shopee RM10 cak bah kitabnya. Qasidah burda warna merah. Dia ada bentuk capal tu. Okey? Tapi kita buat bukan malam tu lah, kita buat malam seterusnya. Okey? Pembacaan dan pengijazahan sanad qasidah burda. Itu tu. Nanti Ustaz bagi link, kamu beli Okey. Ammal lawati tad'u, adapun perkara yang kamu perlu tinggalkan. Fa ahaduha, yang pertama sekali, alla tunazira ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Janganlah engkau berdebat dengan seseorang di dalam apa jua masalah pun selama mana engkau mampu. Jangan debat. Faham? Orang cari pasal dengan kau, jangan cari pasal dengan dia balik. Jangan debat, jangan marah, jangan bergaduh, jangan. Okey? La tunazir. Jangan buat munazarah dengan orang. Okey? Fi mas'alatin, terhadap apa pun masalah. Mastata'ta, selama mana engkau mampu. Lianna fiha afatan kathiratan. Kerana di dalam munazarah itu, di dalam debat itu banyak, tersangat-sangat banyak bahayanya. Tersangat banyak bahayanya. Jadi dalam debat itu, di dalam munazarah ini terlampau banyak dia punya afat, dia punya bahaya, celakanya, binasanya tu banyak. Okey? Fa ithmuha akbaru min naf'iha, dan dosanya pula lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ada pun tapi sikit, tapi dosanya lebih besar. Faham? Idh hiya manba'u kulli khuluqin dhamimin, dan di dalam debat itulah tempat tumbuhnya setiap perkara-perkara yang buruk di dalam hati. Akhlak yang buruk, faham ni? Daripada semua bermula daripada perdebatan, pergaduhan, pertelingkahan. Faham? Daripada situlah bibit-bibit akhlak-akhlak yang buruk ni muncul. Okey? Seperti apa? Karyai, seperti mana riya. Wal hasadi, seperti mana hasad. Wal kibri, seperti mana sombong takabur. Wal hiqdi, seperti mana dengki. Wal adawati, seperti mana permusuhan. Wal mubahati, seperti mana bangga diri. Wa ghairiha, dan selain daripada itu. Ini semua khuluqin dhamimin. Nabi khuluqin azim. Faham? Tiba-tiba antum khuluqin zamimin. Wah, nampak? Innaka ala khuluqin zamimin. Wah, faham? Quran innaka ala khuluqin azim, antum innaka ala khuluqin zamimin. Okey? Kamu berada di atas akhlak yang sangat buruk. Wah, faham? Di atas akhlak yang sangat buruk. Wala iyadu billah. Okey? Karya'i wal hasadi wal kibri wal hiqdi wal adawati wal mubahati wa ghairiha. Naam. Law waqa'a mas'alatun baina wa baina syakhsin aw qaumin. Ya, kalau perlu juga berlaku debat itu di antara kamu dengan orang lain ataupun di antara kamu dengan kaum yang lain. Perlu juga berlaku debat tu. Tidak boleh tidak, mesti juga buat. Okey? Wa kanat iradatuka fiha an tuzhara al-haqqa. Kalau berlaku juga, maka mestilah niatmu ketika berdebat supaya kebenaran dapat disingkapkan. Faham ni? Okey, supaya kebenaran dapat disingkapkan.
barulah perdebatan itu diperbolehkan. Lakin litilkal iradati alamatani. Tetapi kalau mau buat debat juga, apa dia punya niat tadi? Supaya kebenaran tu dapat disingkap. Tapi mau buat debat yang begitu tu dia ada dua alamat. Dia mesti ada dua syarat dia. Ihdahuma, yang pertama sekali, alla tufarriqa baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika atau ala lisani ghairika. Yang pertama, dengar sini. Yang pertama, kalau mau buat debat juga, sekarang ni di Facebook banyak debat ustaz itu dengan ustaz ini, ustaz itu dengan ustaz ini, ustaz itu live Facebook, Astro ini, buat ini juga semua. Faham ni? Ceria pun buat juga. Padahal untuk budak-budak tu, debat Upin dengan boy-boy. Debat juga, semua debat sekarang. Faham ni? Kalau mau buat debat juga, dia mesti ada dua syarat. Faham? Yang pertama, alla tufarriqu baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika atau ala lisani ghairik. Yang pertama, kau tidak kisah. Kau tidak membeza-bezakan sama ada kebenaran itu datang daripada lisanmu ataupun datang daripada lisan musuhmu. Ini syarat yang pertama. Maknanya kau tidak kisah. Sebab niatmu apa? Untuk mendapatkan kebenaran. Jadi bila untuk mendapatkan kebenaran, kau tidak boleh beza-bezakan. Kau tidak boleh banding-bandingkan. Kau tidak boleh pilih kebenaran mesti di pihakku. Tidak boleh di pihak orang. Tidak boleh. Kalau kebenaran tu datang daripada pihak orang, kau kena terima. Kau kena mengaku salahmu. Gitu. Faham ni? Kau tidak boleh dia sudah benar, kau pergi lawan lagi. Sebab apa? Sebab takut malu. Takut orang kata, dah hebat rupanya berdebat. Faham ni? Jadi, yang pertama kau mesti ada syarat. Kau tidak boleh beza-bezakan daripada siapa kebenaran itu disingkapkan. Adakah daripada lisanmu ataupun lisan orang yang kau debati itu. Itu syarat yang pertama. Tapi kalau antum tengok sekarang ni debat macam mana? Dua-dua mau bukan niat untuk cari kebenaran sudah. Niat untuk memenang sebenarnya. Betul tidak? Jadi itu terkeluar daripada syarat yang Imam Ghazali sebutkan. Okey? Itu bukan jalan sufi. Itu bukan jalan sufi. Wasaniyatu, dan yang kedua, ayyakunal mahdhu fil khala'i. Kalau mau buat juga bahas, buat juga munazarah fil khala', buat di tempat yang tersembunyi. Kau dengan orang yang kau berdebat, dengan kau bawalah sikit kau punya kumpulan yang boleh bantu kau di dalam debat, dan dia pun bawalah 2-3 orang yang boleh bantu di dalam debat. Cukup itu syarat, di dalam tempat yang tertutup. Itu syaratnya. Sekarang buat live. Betul tidak? Buat live, buat papan layar lagi besar supaya semua orang boleh tengok. Ini bukan jalan sufi. Faham? Antum tengok di TV semua begitu. Facebook semua begitu debat. Betul tidak? Ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'i. Mestilah berbuat debat di tempat yang tertutup, mestilah lebih kau cintai, mestilah lebih kau suka daripada dibuat di tempat orang yang ramai. Adakah sekarang orang mau berdebat begitu? Mana ada. Sebab sekarang orang debat supaya orang panggil hebat. Hebatnya dia bercakap, lincahnya bercakap. Faham ni? Orang puji dia. Faham ni? Dia itu bukan jalan bukan turuk kesufian. Okey, wasma', dengarkan. Anni adhkuru laka hahuna faidatan. Dengarkan. Di sini aku mau sebutkan kepada kamu faedah-faedah. Okey, faedah-faedah, benda-benda yang penting. Wa'lam anna as-su'ala 'anil mushkilati 'ardu maradil qalbi ila at-tabibi. Sesungguhnya soalan-soalan berkenaan dengan masalah-masalah ni, masalah-masalah penyakit-penyakit hati ni, ardu maradil qalbi ila tabibi. Seperti mana seseorang yang sakit, yang ada penyakit hati, yang ada penyakit di hatinya bertanya kepada seorang doktor. Tabib ni maknanya doktor lah. Okey? Wal jawabu lahu sa'yun li islahi maradihi. Dan jawapan daripada doktor tu pula ialah cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Faham? Kita pergi jumpa doktor kan? Doktor, saya sakit mata.
Jadi macam mana supaya sakit mata saya ni hilang, doktor? Doktor pun bagilah jalan. Kau kena buat begini, buat begini, buat begini, buat begini. Caranya tu untuk menghilangkan sakit matamu tadi. Faham? Wa'lam annal jahilina, ketahuilah sesungguhnya orang yang jahil itu al-marda qulubuhum, ialah seperti mana orang yang sakit hatinya tadi. Yang ada penyakit hati. Okey, yang ada penyakit hati. Itu perumpamaan orang yang jahil lah. Dia ada penyakit hati. Wala ulama'u, dan ulama tu pula seperti mana al-atibba'u, seperti mana doktor tadi. Okey? Jadi pesakit tu seperti mana orang yang jahil. Doktor tu, ulama tu seperti mana doktor. Wal alimun naqisu la yuhsinul mu'alajata, dan orang alim yang naqis. Naqis ni maknanya kurang lah. Okey? Bukan kurang ajar. Yang kurang, yang maksudnya yang kurang ilmunya, yang belum memiliki ilmu kebatinan. Itu ilmu yang apa? Kalau dalam kita antum apa? Belum sempurna. Belum sempurna ilmunya. Maknanya belum sempurna ilmu kebatinannya, ilmu kesufiannya, ilmu ketasawufannya, ilmu kema'rifatannya. Faham? Okey? La yuhsinul mu'alajah. Dia tidak akan mampu untuk mengubati. Dia tak boleh menyembuhkan. Okey? Jadi tidak semua alim, tidak semua ustaz, tidak semua syekh ini dia pakar untuk menyembuhkan. Faham? Wal alimul kamilu la yu'aliju kulla maridin, dan alim yang sempurna pula, alim yang sudah memiliki ilmu kebatinan yang sempurna pula, la yu'aliju kulla maridin, dia pun tidak boleh menyembuhkan semua penyakit. Dia pun tidak boleh menyembuhkan semua penyakit. Bal, tetapi yu'aliju man yarju fihi qabul al-mu'alajati was-salahi. Tetapi dia hanya boleh menyembuhkan orang-orang yang ada harapan untuk sembuh. Yang ada harapan sembuh je. Okey? Wa idza kanatil 'illatu muzminatan aw 'aqiman la taqbalu al-'ilaja fahadaqatu tabibi fihi ay yaqula hadza la yaqbalu al-'ilaja. Dia kata apa? Jadi kalau ada penyakit yang tak boleh dihilangkan, kalau ada penyakit yang tak boleh dihilangkan, yang tidak boleh kepada penyembuhan, jadi doktor yang cerdik itu akan berkata hadza la yaqbalu al-'ilaja. Dia akan berterus terang. Doktor tu akan berterus terang. Dia akan bagi tahu apa? Hadza la yaqbalu al-ilaja. Ini penyakit ni tak boleh ubat sudah. Tidak boleh ubat sudah. Fala tashtagil fihi bimudawatihi. Jadi doktor tadi tidak akan menyibukkan diri dia lagi untuk ubat penyakit tu, untuk obat yang orang yang sakit tu. Okey? Nazak sudah ni. Nazak sudah. Kita keluarga dia pun tolonglah doktor. Doktor kata ni memang tak boleh sudah. Kalau saya obat pun sia-sia juga. Faham ni? Okey? Okey? Fala tashtagil fala yastaghilu fihi bimudawatihi. Maka doktor tadi tidak akan sibuk-sibuk sebab dia doktor dia pandai. Maka dia pun tidak akan menyibukkan diri dia, buang masa, buang tenaga, buang karan, buang kredit, faham? Untuk mengobati penyakit orang tersebut. Sebab apa? Sebab memang dia tak boleh ubat. Okey? Li'anna fihi tadyi'al umur. Sebab dia akan membazirkan umur dia saja, buang masa saja. Okey? Jadi macam itulah kita. Jadi kalau ada syekh, dia nampak orang ni, ni dia punya penyakit ni memang tak boleh ubat je. Memang dirinya begini ni. Tak payahlah kau pergi didik, tak payah bimbing, buang masa aja. Kalau kau didik dia pun dia akan buat buruk kepada nama syekh tu. Kalau begini orang begini tak payah terima sebagai anak murid. Nampak?
Okay? Memang sifat dia begini. Memang sifat dia memang tak boleh ubah. Penyakit dia ni memang tidak boleh. Labamu juga tapuk-tapuk. Apa kau buat tu? Oh. Okay? Macam buat maksiat. Diam. Relax lah. Tak relax, geng. Saat tidur. Okay? Lianna fihi tadyi'al umuri, karena sesungguhnya menyibukkan diri terhadap penyakit yang tidak boleh diubati hanyalah membuang umur. Thumma i'lam anna marad al-jahli ala arba'ati anwa'in, dan ketahuilah bahawa penyakit jahil itu ada 4 jenis. Nampak? Dia jahil kan? Jahil ni dia ada 4 jenis jahil. Okey? Ahaduha yaqbalul ilaja. Daripada 4 ni Azmi, 4 jenis jahil ni, satu daripadanya boleh disembuhkan. Satu daripada 4 ni boleh disembuhkan. Wal baqi la yaqbalu, dan baki daripada tu, 3 daripada kejahilan tu memang tak boleh sembuh. Okey? Ammal ladzi la yaqbalu, adapun jahil yang apa? Tak ada ubat. Okey, enggak ada obat. Maknanya memang tak boleh sembuh. Dia gagal harafam. Nampak? Okey? Apa? Antum apa kalau bajau? Tak ada harapan. Tak tahu? Mana kamu ni? Basil. Tamendak. Apa tak ada harapan bahasa bajau? Apa? Macam nama orang pula. Apa rahim? Memang kamu tak ada harapan betul lah. Farhan? Kau apa? Bangsa apa? Apa? Tak tahu juga. Saidi kau apa? Apa Bugis? Oh tahu, tadi tu kan? Gagal harapan. JJ? Kau bahasa apa? Bangsa? Suluk? Kau bangsa apa? Bapakmu Tagalog, Mama? Jadi kau Tagalog? Tagajau. Tagalog bajau kan? Tagajau. Bahasa Tagalog apa? Tak tahu? Tak tahu. Tahu Mazlan? Kau nak tahu bahasamu sendiri? Amania Pagasa. Amania Pagasa. Pagasa. Amania. Kalau Alamania tu apa? Alamania tiada, Amania pun tiada jugalah. Sama juga. Alamania. Kalau alami yang benar, hak. Okey. Amania Pagasa. Wah. Boleh. Okey. Ammal ladzi la yaqbalu, adapun penyakit jahil yang tak boleh diubat ni, fa ahaduha man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadihi wa bughdhihi, yaitu orang yang bertanya ataupun yang i'tirad, dia membantah kerana hasad dan juga benci. Dia bertanya tu bukan sebab mau bertanya, tapi sebab hasad, tapi sebab benci. Dia tanya tu untuk memalukan orang yang menjawab tu. Nampak ni? Dia tanya untuk memalukan orang tu, bukan untuk supaya orang tu, supaya dia dapat jawapan. Tidak. Faham? Kalau dalam bahasa Melayu, soalan dengan pertanyaan tu berbeza. Ustaz, saya ada soalan.
Ustaz, saya ada pertanyaan. Itu beza tu. Kalau dalam bahasa Melayu lah. Okay? Kalau soalan tu, kita sudah ada jawapan. Tapi kita mau soal dia, kita mau tes dia. Itu soal. Kalau bertanya, kita tidak ada jawapan. Kita bertanya untuk tahu jawapan. Itu bertanya. Faham? Itu dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, soal ni mana-mana boleh. Jadi dia bertanya ni dan dia bercanggah ni sebab hasad dan juga benci dia. Fakullu ma tujibuhu bi ihsanil jawabi wa absahihi wa awdahihi fala yazidu lahu dhalika illa bughdan wa adawatan. Nampak? Yang pertama, jahil yang mana dia ni bertanya, dia ni bagi soalan, soalannya tu datang daripada sifat hasad dan dengkinya dan bencinya. Faham ni? Okey? Fakullama tujibuhu bi ihsanil jawabi. Dan kalau kau jawab semua soalannya tu dengan jawapan yang paling terbaik. Nampak? Bi ahsanil jawab. Dengan jawapan yang paling terbaik. Wa absahihi, dengan jawapan yang paling fasih. Wa awdahihi, dengan jawapan yang paling jelas. Nampak? Ialah ahsan, absah, awdah. Fala yazidu lahu dhalika illa bughdan wa adawatan. Kau jawab begitu pun, sedikit pun tidak akan mengurangkan rasa benci dan permusuhannya kepada kau. Bahkan makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Makin kau jawab baik, absah, awdah, makin tinggilah juga dia punya kebencian dengan kau. Nampak? Okey? Wa adawatan wa hasadan, dan juga hasadnya bertambah. Fattariqu, jadi untuk orang yang macam ni, kalau jumpa orang yang macam ni, cara dia apa? Alla tashtaghila bi jawabihi. Senang cerita, tak payah layan. Tak payah jawab dia punya soalan. Okey? Tak payah jawab dia punya soalan. Jadi kita ni kalau mau soal, kata ustaz kami, soal yang benda yang penting, yang berlaku dalam kehidupan kamu. Faham? Jangan tanya soalan yang di luar daripada benda kehidupan seharian kamu. Macam satu orang syekh ditanya, "Syekh, macam mana lah tu ya cara sembahyang di bulan?" Kenapa? Cara sembahyang di bulan. Macam mana kita mau tahu waktunya subuh, zuhur, asar? Syekh tu kata, "Kau pergi naik bulan dulu, sudah sampai sana kau telepon aku. Aku bagi tahu kau cara dia." Nampak? Kau belum di sini pun belum sempurna sembahyangmu, kau pergi bulan. Faham ni? Jadi kau pergi sana dulu, kau sampai dulu sana baru kau telepon aku. Aku jawab. Faham ni? Jadi benda yang kau ndak sampai pun tak payahlah tanya. Faham ni? Faqad qila, maka benarlah apa? Syair yang berbunyi, ini syair daripada Abdullah bin Mubarak. Kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Setiap permusuhan itu dapat diharapkan kebaikannya. Maknanya kalau kamu musuh dengan orang, dapat diharapkan dia punya kebaikan. Maknanya dapat balik seperti mana asal. Apa bahasa Melayu ni? Setiap permusuhan dapat diharapkan persahabatannya kembali. Illa adawata man adaka an hasadi. Kecuali orang yang bermusuh dengan kau dengan sifat hasadnya. Yang itu memang tak ada harapan untuk berbaik. Okey? Kullul adawati, setiap daripada permusuhan, qad turja, sesungguhnya diharapkan izalatuha, dapat dihilangkan permusuhan tersebut. Illa, kecuali adawata, permusuhan, man adaka, orang yang bermusuhan dengan kau, an hasadi, daripada sifat hasadnya. Wallahu a'lam. Cukup sampai sini. Wallahu
Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa Ustaz mau cakap ni? Bismillah. Siapa yang rasa boleh buat selawat Syekh Zakaria Al-Ansari ni, selawat mimpi jumpa Nabi ni, siapa yang rasa dia boleh buat, tinggal sini. Siapa yang rasa dia tak boleh buat, boleh keluar, boleh balik, boleh bersuai. Saya bagi masa kamu 10 saat. Siapa yang rasa dia boleh buat, tinggal. Siapa yang rasa dia tak boleh buat, memang kalau aku dengar ni pun tak boleh buat juga ni, falyatafaddal mashkura. Sila. Sampai kamu 10 saat. 1 2 3. Jujur pada diri sendiri. 4 5 6 7 8 9 10. Yang rasa boleh buat ni depan sit. Amin, kasih mati live.